of course tak best lah berpuasa dekat dua negara kan. Yelah dengan tak ada bazarnya, dengan terasingnya dan sebagainya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak bercerita pasal berpuasa di luar negara. Okey, saya terima banyak juga request daripada anda semua minta saya ceritakan macam mana pengalaman berpuasa dekat luar negara. Okey, saya rasa mungkin ramai yang tahu sebelum saya tinggal dekat Jepun, saya pernah tinggal di Australia. Ini bermakna tahun ni adalah tahun ke-10 saya berpuasa di luar negara. Okay, sebelum ni saya pernah berpuasa selama 4 kali di Australia dan tahun ni adalah tahun ke-6 saya berpuasa di Jepun. Okey, jadi ramai tanya, okey, apa beza berpuasa dekat Malaysia dengan berpuasa dekat luar negara, especially dekat Jepun? Okey, sebenarnya kalau nak kata beza tu memang banyak sangat beza lah. Of course, jauh sangat beza. Okey, sebab Jepun ni adalah negara minoriti Muslim. Bermakna kata cara sambutan puasa tu memang jauh sangat berbeza dengan Malaysia yang negara majoriti Muslim lah. Okey, jadi yang pertama sekali perbezaan dia of course dari segi kita nak decide bila jatuhnya satu Ramadan lah. Okey, kalau dekat Malaysia kita ada badan authority yang khusus untuk menentukan bila jatuhnya satu Ramadan. Okey, tapi sebaliknya dekat Jepun, okey, dekat Jepun ni tak ada orang kata authority yang khusus untuk tentukan bila jatuhnya satu Ramadan. Jadi dia menjadikan dekat Jepun ni tarikh sambutan satu Ramadan tu berbeza-beza. Okey, sebab ada orang Islam dekat Jepun ni dia ikut negara mereka masing-masing lah. Okey, contohnya macam saya memang ikut satu badan iaitu Ruyat Ihilal Committee Japan. Okey, Ruyat Ihilal Committee Japan ni dia memang ikut Malaysia. Maksudnya saya punya sambutan Ramadan insya-Allah akan sama dengan sambutan di Malaysia. Tapi kalau macam contohnya warga Turki dekat Jepun ni mungkin berbeza lah. Dia akan ikut sambutan Ramadan dekat negara mereka, which is mungkin satu hari awal ataupun satu hari lewat daripada kita lah sambutan Ramadan di Malaysia. Okay, just untuk additional info lah. Okay, kenapa Ruyat Ihilal ni dia ikut Malaysia? Sebab secara logiknya, okay, Malaysia adalah negara majoriti Muslim yang paling dekat dengan Jepun. Jadi secara orang kata secara logiknya kita mesti akan follow negara Islam yang paling hampir dengan kita, sebab kita percaya Malaysia dah establish sebagai negara Islam dan Malaysia pun ada equipment yang orang kata advance untuk tentukan bila jatuhnya satu Ramadan. Sebab tu sebagai negara minoriti Muslim di Jepun, saya kira ia adalah satu langkah bijak lah untuk kita follow negara Islam yang paling hampir dengan Jepun, iaitu Malaysia. Okey, yang kedua, okey, dari segi puasa. Okey, ramai juga tanya saya berapa jam berpuasa di Jepun dan macam mana suasana puasa kat Jepun dan sebagainya. Okey, berpuasa dekat negara 4 musim ni dia berbeza ikut musim lah. Of course, kalau macam sekarang ni dia jatuh kepada musim bunga, bermakna kita puasa dekat sini lebih kurang 14 jam lah. Okey, kalau dekat sini kita puasa start sahur adalah lebih kurang pada pukul 3.45 pagi. Dah subuh lah, maksudnya sebelum tu lah kita dah sahur dan kita berbuka pada pukul 6 ke 6.10, lebih kurang macam tu lah waktu berbuka. Berbanding kalau macam kat Malaysia, saya kira puasa lebih kurang dalam 12 jam macam tu lah. Jadi kalau waktu orang kata musim bunga mungkin tak jauh beza sangat, tapi kalau waktu musim panas mungkin kita boleh puasa sehingga 16 jam. Okey, kalau waktu musim sejuk mungkin lebih pendek sikit lah, mungkin 10 ke 11 jam lebih kurang macam tu. So waktu durasi berpuasa tu berbeza ikut musim. Yang kedua, macam mana suasana berpuasa. Kalau dekat Jepun ni dia tak jauh sangat beza dengan bulan puasa dengan bulan-bulan yang lain lah. Sebab dekat sini business as usual orang cakap kan. Maksudnya everything is the same. Tak ada beza pun. Semua orang pun makan macam biasa. Semua orang beraktiviti macam biasa. Kalau waktu kerja tu, kalau kat Jepun ni tak ada shorten hours. Kalau kat Malaysia mungkin ada setengah syarikat yang pendekkan waktu bekerja. Tapi kalau kat Jepun ni semua sama. Tak ada beza pun. Orang kata
Aura puasa tu mungkin sesama Islam je lah. Tapi kalau dalam komuniti keseluruhan, mungkin bagi saya sendiri, kita tak rasa significant difference sangat lah. Okay, mungkin salah satu kata kemeriahan ataupun suasana yang best waktu bulan puasa adalah pergi bazar Ramadan. Kalau dekat Jepun, of course, kita tak ada bazar Ramadan lah. So, anything that we want to eat, we have to cook. Ataupun kita boleh juga beli, ada juga komuniti Islam Muslim dekat sini yang jual menu-menu atau kuih-muih untuk berbuka puasa lah. Selain daripada tu, memang kita kena buat sendiri ataupun just makan je apa yang ada dekat sekeliling kita, lebih kurang macam tu lah. So I think itu adalah salah satu big difference lah. Macam bila tak ada bazar ni, dia punya aura dia macam kurang sikit lah, macam tu kan. Okay, dari segi iftar atau berbuka puasa, kalau macam dekat Malaysia, bila nak buka puasa tu macam meriah lah bila kita dengar bunyi azan maghrib dekat radio, dekat TV dan sebagainya. Tapi kalau macam luar negara macam kat Jepun ni, kita punya azan adalah based on apps je dekat phone, macam tu je lah. So macam orang kata dia punya kemeriahan nak berbuka tu mungkin kurang sikit berbanding kalau kita dengar azan dekat masjid atau dengar azan dekat radio dan sebagainya. Sebenarnya mendengar azan secara live tu bagi saya adalah satu nikmat lah sebenarnya kalau kita berada di Malaysia. Sebab bila kita berada di luar negara, agak orang kata susah atau hampir mustahil lah untuk mendengar azan yang berkumandang secara live kat kawasan sekitar kita. Tapi yang menariknya, ni yang menarik pula, kalau macam sebab kita dekat Jepun ni komuniti Islam tak ramai lah. Jadi bila kita ada iftar, memang makanan tu meriah lah, especially dekat masjid-masjid. Sebab dekat masjid-masjid dekat Jepun ni ramai orang suka menderma makanan. Jadi bila kita buka puasa dekat masjid, memang kata food heaven lah. Banyak sangat, macam ada nasi Arab, ada kuih-muih. Tapi dia depends on siapa yang derma lah. Kalau orang yang derma tu orang daripada Timur Tengah, so banyak lah makanan Timur Tengah yang kita akan makan. Tapi yang bestnya, kata memang banyak lah makanan yang sedap-sedap. Saya percuma saja kita boleh dapati dekat masjid kalau kita berbuka dekat masjid. Dan dekat Jepun ni juga ada juga komuniti Malaysia yang buat majlis buka puasa bersama-sama lah. So kalau ada orang kata ada jemputan, kita pergi dan kita sama-sama buka puasa. Dan biasanya kita akan buat potluck ataupun kita masak sama-sama. Dan lepas buka puasa tu, kita akan sembahyang tarawih sama-sama. So saya rasa ini adalah aktiviti yang menguatkan lagi bond sesama Malaysian lah dekat Jepun. Sebab dekat Jepun ni, orang kata kita terasing dengan family, dengan sahabat handai dekat Malaysia semua kan. Jadi komuniti yang sedikit ni lah yang orang kata bila ada aktiviti macam ni, kita lebih rapat mengeratkan silaturahim bila kita buat aktiviti-aktiviti seperti ni. So bila orang tanya saya, best tak berpuasa dekat luar negara? Of course, kalau nak banding dengan berpuasa dekat Malaysia bersama family, of course tak best lah berpuasa dekat luar negara kan. Yelah, dengan tak ada bazarnya, dengan terasingnya dan sebagainya. Tapi bagi saya, kata dengan cabaran-cabaran begini, apa yang saya boleh dapat adalah salah satunya dia menguatkan kita punya jati diri lah. Food is not everything, and I believe, dan saya juga percaya, spirit of Ramadan tu dia bukan bergantung kepada di mana kita berada, tapi dia bergantung kepada diri kita sendiri. Kata spirit of Ramadan tu sebenarnya is how we look at the Ramadan itself lah. Dengan Ramadan tu, sama ada kita kat Jepun ke, dekat Malaysia ke, dekat mana-mana pun, kalau kita berusaha untuk mengimarahkan Ramadan, insyaAllah Ramadan tu jadi sangat best dan sangat bermakna. Okay. Itu sahaja dari saya. Harap bermanfaat. Assalamualaikum.